Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah bertemu lagi kita bersama saya USA Ustaz Saiful Azlan dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 3. Kali ini pelajaran ke-7 di bawah tajuk kewajipan memelihara kehormatan diri. Kita lihat dulu kepada objektif. Objektif bagi tajuk ini iaitu objektifnya ialah membaca dan memahami surah An-Nur ayat 30 hingga 31. Yang kedua, memahami 4 perintah Allah dalam ayat. Yang ketiga, menjawab soalan kebat dan menjawab soalan di bahagian deskripsi. Terus, kita pergi tanpa melengahkan masa kerana tajuk ini agak panjang. Kita lihat surah An-Nur ayat 30 ini. Saya akan baca, Ustaz akan baca dan Ustaz akan bimbing sedikit berkaitan dengan bacaan ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Baik, kita lihat semula ayat ke-30. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أبصار buka mulut, angkat pangkal lidah. أبصارهن ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Buka mulut, jangan sebut banyak bunyi. Itu di luar dia, maksud di bahagian dalam. Khabirum bima yasna'un. Tebalkan sad. Yasna'un. Okey. Wa qul lil mu'minati yaghdud. Tebalkan ghain. Yaghdud. Jangan yaghdud. Jangan buat qalqalah pada dad. Yaghdud min absarihinna wa yahfazna furujahun wa keluarkan lidah di bawah untuk dha, letak bawah gigi. Wa yahfazna furujahun wa la yubdina jangan yubdi. Wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha
wal yadribna yad, jangan buat qalqalah pada dad. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Pada nun sabdu, ada beberapa nun sabdu sini kita dengungkan kalaupun kita berhenti. Juyubihin. Okey. Wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihin au panjang au abaihin. Di sini kita ambil 4 harakat. Abaihin au bu'ulatihin au abnaihin أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. Okay. أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة. Tebalkan ra, ghairi ulil nipiskan ra, ghairi ulil irbati. Nipiskan ra di sini irbah kerana sebelum ra bagi bawah. Irbati minar rijali awit tiflil ladzi lam yadhharu, keluarkan lidah beri bawah dha, yadhharu ala awra, jangan muncul ra, jangan awra, tebalkan, buka mulut. Awra, jangan awratin nisa. Wala yadribna, jangan bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Dengung, jangan tebal. Min zinatihin. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. Mu'minun, jangan mu'minun. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Okey. Baik. Kita lihat kepada makna ayat, terjemahan ayat. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu, mereka itu tundukkan. Mereka tundukkan min absarihim, sebahagian dari pandangan mereka. Tunduk sebahagian daripada pandangan, bukan tunduk semua. Kalau tunduk semua nanti tak nampak, jatuh longkang. Tunduk sebahagian pandangan. Wa yahfazu furujahum, dan jagalah kemaluan mereka. Ini pesanan kepada orang yang beriman agar mereka tunduk pandangan dan jaga kemaluan. Zalika azkalahum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka, lebih baik, lebih bagus kalau mereka dapat buat begitu. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang apa-apa yang mereka kerjakan. Jadi orang yang buat kerja gini walaupun dia sembunyi, Allah tahu apa yang dia buat. Dia tak jaga mata, telinga dia tak jaga anggota dia dari melakukan maksiat, Allah tahu apa yang dia lakukan. Wa qul lil mu'minat, ini Allah pesan pula kepada orang perempuan pula yang beriman, mukminah pula. Yaghdudna min absarihin, dia pula kena tundukkan pandangan mereka. Perempuan-perempuan itu tundukkan pandangan. Semua ke? Min absarihin, sebahagian daripada pandangan. Walaupun dalam terjemahan ni dia tak tulis, tapi makna sebenar min, daripada sebahagian. Okey. Jadi kalau tunduk semua, tak nampak nak berjalan. Itu alasannya. Kemudian, wa yahfazna furujahun, dan jangan memelihara kehormatan mereka. Jaga kemaluan mereka. Kemaluan ni lambang bagi kehormatan diri. Okey, baik. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Jangan mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya.
kecuali yang zahir, yang nampak saja. Yang tersembunyi jangan dinampakkan kepada orang lain. Ini perbahasannya panjang lebar berkaitan apa yang makna dengan zinah, apa makna perhiasan di sini. Tapi ulama mengambil banyak memberikan terjemahan zinah ini kepada tubuh badan mereka ataupun kepada perhiasan-perhiasan yang mereka pakai. Contohnya kalau mereka pakai rantai, ini tersembunyi, tak nampak. Kalau mereka pakai gelang, itu yang nampak, itu bolehlah kalau ada orang nampak. Jangan dinampakkan perhiasan-perhiasan yang zahir, sama ada tubuh badan mereka tu jangan dinampakkan kepada orang lain kecuali yang zahir-zahir sahaja. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, hendaklah mereka melabuhkan tudung kepala ke atas dada mereka. Kalau mereka pakai tudung, kena labuh sampai ke bahagian dada. Jangan pakai tudung sampai sini je. Ini Ustaz selalu sebut, ini tudung tipu Tuhan, tipu Allah. Pakai tudung tapi tak tutup bahagian yang sepatutnya ditutup. Ini suatu fahaman yang salah. Kita bukan nak tutup rambut saja, bahkan lebih penting untuk ditutup ialah bahagian badan perempuan yang boleh menarik perhatian, khususnya lelaki-lelaki yang nak tengok bahagian badan dia tu. Jadi kena tutup sehingga ke bahagian dada mereka. Wala yubdina zinatuna illa li bu'ulatihinna, jangan nampakkan perhiasan diri mereka melainkan kepada suami-suami mereka. Jadi antara isteri dan suami ada aurat tak? Antara isteri dan suami, antara kedua mereka tidak ada aurat di antara satu sama lain. Baik. Au abaihinna, dan mereka juga boleh untuk memperlihatkan sebahagian daripada tubuh badan mereka kepada bapa mereka. Au bapa ataupun bapa mertua mereka. Ayah dan bapa mertua ini dikira mahram. Jadi kalau tak pakai tudung, pakai baju lengan pendek, pakai kain mungkin singkat sampai buku lali, sampai betis, maka tak ada masalah kerana mereka dalam kalangan mahram. Siapa lagi? Kita lihat. Au abnaihin, atau anak-anak mereka. Anak-anak, ibu dengan anak. Aurat mereka agak longgar, iaitu di antara pusat hingga lutut sahaja. Au abna'i bu'ulatihinna, atau anak-anak tiri mereka, anak kepada suami mereka. Suami mereka ni ada banyak isteri lain, ada 3 lagi yang lain. Maka anak-anak daripada isteri-isteri itu termasuk dalam anak kepada suami. Ia juga termasuk dalam mahram, yang mana kalau secara ringkasnya Ustaz boleh cerita, boleh bersalam, tak payah lapik ataupun tak payah buat apa, kerana mereka itu boleh dikira sebagai mahram. Kalau bersalam, bersentuhan antara satu sama lain, tidak membatalkan wuduk. Lagi siapa yang dikira sebagai mahram? Au ikhwanihin, ataupun adik-beradik mereka, adik-beradik lelaki. Au bani ikhwanihin, atau anak-anak saudara mereka, anak buah tu, anak saudara. Au bani akhawatin, sama ada anak kepada adik-beradik lelaki atau anak kepada adik-beradik perempuan, tu dikira sebagai anak saudara. Orang Melayu kita panggil anak buah. Okey. Au nisaihinna, atau perempuan-perempuan Islam. Au ma malakat aimanuhum, atau hamba-hamba mereka. Kalau dulu orang ada hamba, maka hamba tu bolehlah tengok sedikit sebanyak aurat tuannya. Okey. Au tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal, ataupun orang-orang gaji dari orang lelaki yang telah tua dan tidak keinginan kepada perempuan. Mana kalau dia ada bela orang tua dah, tak larat dah, nak berjalan pun tak larat. Orang ni tidak ada keinginan lagi kepada perempuan, tak ada nafsu dah, tua sangat dah. Maka orang ni bolehlah kalau perempuan tadi tak nak pakai tudung ke. Sebab apa? Dia dah tak peduli dah dengan aurat perempuan. Okey. Awit tifli alladhi lam yadhharu ala auratin nisa, ataupun dia buka aurat di mana? Di hadapan kanak-kanak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun, dia tak reti apa. Dia tak faham lagi tentang aurat ni, maka tak ada masalah kita tak tutup aurat dengan mereka. Wala yadribna bi arjulihin, ini larangan. Jangan mereka menghentakkan kaki mereka. Kenapa tak nak hentak kaki? Biasanya kalau ada orang tu pakai gelang kaki. Gelang kaki kebiasaan ada loceng. Jadi orang dia nak tunjuk dia pergi situ, maka dia nak tarik perhatian orang jahiliah dulu, dia hentakkan kaki. Maka bunyi loceng tu, orang pun tengok dia. Tu
Jadi larangan ini jangan menghentakkan kaki kerana di kaki tu ada gelang, ada loceng yang boleh menarik perhatian lelaki. Liyu'lama ma yukhfina fi min zinatihinna, kerana tengok alasannya, kerana nak diketahui apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka. Yang ada duk kaki tu dia nak orang tahu, dia pun hentakkan kaki sikit supaya bunyi loceng-loceng itu. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang-orang beriman. Kalau kamu buat salah, kamu berdosa, taubatlah kepada Allah. Okey. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu berjaya dengan taubat itu tadi. Baik, perintah dalam ayat. Tengok. Pertama, menundukkan pandangan. Yang kedua, memelihara kehormatan. Yang ketiga, tutup aurat. Yang keempatnya, taubat. Kita akan lihat satu persatu daripada perintah Allah SWT dalam ayat ini. Okey, menundukkan pandangan ini ada cara dia, ada panduan dia. Macam mana? Sentiasa mengingati Allah dan berzikir. Kita tak tengok melilam rata-rata, tapi dalam masa yang sama kita berzikir pada Allah. Menghindarkan tempat maksiat. Jangan pergilah tempat-tempat maksiat, kerana tempat maksiat tu banyak kelihatan benda-benda yang tak elok. Jadi secara tak langsung mungkin ada rasa nak tengok. Kalau kita tak pergi ke tempat maksiat, maka kita pun tak tengok. Kita tak tengok perkara-perkara maksiat itu. Segera mengalihkan pandangan jika terlihat maksiat. Jika terlihat perempuan dedah aurat ke apa ke lalu depan kita, larikan mata ke lain. Jangan tengok. Jadi yang kita terpandang pertama tu dikira tidak berdosa. Tapi kalau kita teruskan pandangan, maka dia jadi berdosa. Ada orang dia buat lawak, dia kata apa? Kalau kita dah tengok tu, kita tengok je terus. Sebab apa? Kalau dah pusing ke lain, tengok kali kedua, jadi berdosa. Kalau tengok kali pertama tak berdosa, dia pun tengok terus. Ini fahaman yang salah. Maksud di sini ialah jika kita terpandang itu tak berdosa, tapi bila terpandang mesti dialihkan pandangan ke tempat lain supaya tak terus melihat perkara maksiat itu. Yang keempat, memilih untuk melihat kebaikan. Nak tengok benda-benda yang baik, tengok pemandangan. Kalau tengok je movie, tengok movie-movie yang baik je. Tak nak tengok movie-movie yang mengarut-ngarut ataupun pergi ke tempat-tempat yang baik-baik saja. Jangan tak nak pergi ke tempat-tempat yang orang tidak menutup aurat. Jadi kalau kita tahu di situ orang tak tutup aurat, maka kita elak daripada pergi tempat tersebut. Seterusnya, memperbanyakkan puasa. Banyakkan puasa kita. Bila kita puasa, kita akan automatik jaga diri. Kita sayang puasa kita tu, takut kita puasa dapat lapar dan dahaga sahaja, tak dapat pahala daripada Allah SWT. Kedua, memelihara kehormatan. Bagaimana cara memelihara kehormatan? Menghindari zina, homoseksual dan onani. Jaga diri, jangan berzina, jangan buat homoseksual dan jangan melakukan onani. Sama ada lelaki atau perempuan ni. Kedua, berpakaian menepati syarak. Jaga kehormatan, pakaian yang elok. Jangan pula kata aku tak nak pakai pakaian cantik-cantik, nanti orang kata aku ustazah. Dialah orang nak kata ustazah ke apa. Itu bukan pakaian ustazah sebenarnya. Dia adalah pakaian perempuan yang baik. Jadi walaupun kita ni bukan ustazah, pakailah pakaian yang elok, yang baik, yang betul-betul menutup aurat. Yang ketiga, menjaga tata susila ketika bergaul, termasuk di media sosial. Jaga adab bergaul, jaga cara bercakap, jaga cara duduk kita. Kalau ada lelaki, jangan duduk dekat dengan dia. Jangan bersembang-sembang dengan dia. Jadi, itu cara menjaga kehormatan diri. Yang keempatnya, berkata baik dan sopan. Bercakap benda-benda yang baik dan dengan menggunakan gaya bahasa, tutur kata yang sopan. Okey, baik. Seterusnya, mengelak diri daripada kita ni kena jaga diri daripada buat apa? Dari disentuh bukan mahram. Terutamanya perempuan. Jangan ada disentuh bukan mahram. Dari diraba ataupun ditunjuk gambar lucah. Orang nak mempengaruhi ataupun nak main-main, tunjuk gambar lucah suruh kita tengok. Jangan, elakkan diri daripada melihat kepada perkara tersebut. Ketiga, menutup aurat. Yang menutup aurat ni bagaimana? Garis panduan dia. Aurat ialah batasan anggota badan yang wajib ditutup mengikut syarak. Anggota badan yang wajib ditutup namanya aurat, daripada perkataan arun. Ar maknanya malu. Aurat ni kemaluan. Apa makna kemaluan? Kemaluan ni semua anggota kita yang kita malu untuk orang, kalau orang tengok. Itu maksud kemaluan. Tapi kita dah khususkan bila sebut kemaluan, maka kita faham yang seciput tu je kemaluan. Yang tersepit tu je dia kira kemaluan. Itu salah. Malu sebenarnya adalah kita ni disebutkan aurah. Benda yang patutnya kita malu untuk dibuka, dilihat oleh orang lain.
Okey, baik. Aurat lelaki daripada pusat hingga lutut. Okey, itu yang wajib ditutup. Okey, khususnya semasa solat. Tetapi ketika kita berhadapan dengan perempuan-perempuan yang ajnabi, lelaki dengan perempuan ajnabi adalah tidak beradab kalau dia tak pakai baju. Dia pakai pakaian yang tak tutup bahagian atas badan dia, itu dikira sebagai tidak beradab dan kadang-kala boleh jadi berdosa juga kerana boleh menjatuhkan maruah seorang itu. Okey, aurat perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Muka dan tapak tangan ataupun Ustaz sebutkan telapak tangan, bukan tapak yang ini. Ini daripada sini, semua ni ini dikira sebagai tapak tangan atau telapak tangan. Orang kita selalu salah faham. Boleh nampak tapak tangan, belakang tangan. Orang tanya Ustaz, kalau belakang tangan macam mana? Jadi kerana itu Ustaz jelaskan di sini. Yang dimaksudkan telapak tangan itu ialah tapak tangan itu dari pergelangan sehinggalah ke penghujung. Okey. Cara bagaimana menutup aurat? Ni cara menutup aurat yang terbaik. Tudung labuh, menutup dada, tidak jarang. Tutup dan tidak jarang. Tak nampak ke dalam. Lengan baju menutup pergelangan tangan. Okey, baju labuh, longgar dan tidak jarang. Baju tu labuh, tak nampak bentuk tubuh. Kain ataupun seluar labuh menutup buku lali, tutup sampai ke bawah. Memakai sarung kaki, ini tak wajib sebenarnya pakai sarung kaki, tapi kalau kita dah pakai labuh, buat kain pun dah labuh, orang dah tak nampak kaki kita, maka tak wajib lah. Yang pentingnya kita lindungi kaki, perempuan lindungi kaki daripada dilihat kerana kaki termasuk dalam aurat. Okey, prisma ilmu, ciri-ciri lelaki tua. Dia lemah akal, tiada keinginan nafsu terhadap wanita dan tidak bercerita perihal wanita. Dia tak bercakap dah pasal perempuan ni. Sebab apa? Dia dah tua dah, tak larat dah. Bergerak pun tak larat. Okey. Ciri kanak-kanak yang belum tahu tentang aurat perempuan. Dia belum balik, tidak tahu hal wanita, belum dapat bezakan wanita cantik dan tidak cantik. Dia tak tahu lagi nak cerita cantik ke tak cantik, dia tak. Dia tahu diri dia aja. Dia tahu diri dia pun kadang dia tak tahu. Itu dia nak makan pun dia tak peduli apa bersih atau tidak pun dia tak tahu. Jadi ini dia panggil kanak-kanak yang belum tahu tentang aurat perempuan. Okey. Aurat perempuan yang tengok dengan orang yang berbeza-beza. Tengok aurat dengan wanita Islam, perempuan sesama perempuan Islam, dari pusat hingga lutut. Maknanya aurat dia pusat hingga lutut. Dengan lelaki mahram, dari pusat hingga lutut, jika dikhawatiri boleh menimbulkan fitnah, berpakaianlah secara sopan, menutup seluruh tubuh. Kecuali, tengoklah, sebahagian mana sampai ke leher ke apa ke. Jadi, itu tengok keadaan. Tapi aurat mereka pusat hingga lutut. Logiknya di mana? Contoh ibu, dia nak menyusukan anak di hadapan anak-anak yang lain. Dia tak perlu untuk sorok kerana bahagian atas badan ini tidak dikira aurat. Kakak nak susukan anak dia di hadapan adik lelaki dia, tak perlulah dia nak lari ke tempat lain. Kerana bahagian atas badan dia ni tidak dikira sebagai aurat selama mana tidak menimbulkan fitnah. Okey. Tak betul kan? Dia tetap juga aurat, dia tetap dikira sebagai tidak dikira sebagai aurat, tapi perlu ditutup jika menimbulkan fitnah. Okey, aurat perempuan dengan lelaki bukan mahram, seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Dengan wanita kafir, seluruh tubuh kecuali anggota tubuh yang zahir ketika bekerja. Apa dia? Kalau orang nak bekerja, mungkin dia dari sudut kepala dia tak tutup, dia pakai baju lengan pendek, atau dia pakai kainnya sampai ke betis. Itu dikira sebagai bahagian yang terbuka ketika mereka mungkin nak kemas rumah ke, nak sapu sampah ke, nak masak kat dapur ke. Jadi, itu dikira sebagai bahagian yang boleh dibuka di hadapan perempuan yang bukan Islam. Komponen yang keempat, apa yang terdapat dalam ayat ialah taubat. Taubat ialah perbuatan kembali pada Allah dan menyesal dengan bersungguh-sungguh terhadap dosa yang telah dilakukan. Taubat menyesal, dan bila mana kita buat dosa, kita ibarat jauh daripada Allah. Sebab tu bila kita bertaubat, kita kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat dalam bertaubat, menyesal atas dosa yang dilakukan. Mesti ada nyesal dulu. Kemudian berhenti lakukan dosa. Ataupun berhenti dulu, menyesal. Kemudian berazam tidak mengulangi dosa itu. Tak nak buat dah, ya Allah. Kemudian meminta maaf dan memulangkan hak. Ini jika kita ambil tu hak orang lain. Jika kita buat dosa, kesalahan tu kepada orang lain, maka kita kena minta maaf. Atau kita pulangkan barang yang mungkin kita curi, yang kita ambil daripada dia.
Okey. Ini 4 syarat yang perlu kita penuhi. Kalau kita dosa kita dengan Allah sahaja, ada 3 syarat. Dosa kita dengan manusia, ada 4 syarat. Okey. Pengajaran ayat, kita hendaklah menundukkan pandangan daripada melihat perkara-perkara haram agar beroleh ganjaran syurga. Kita hendaklah memelihara kehormatan diri agar kehidupan dirahmati Allah. Yang ketiga, kita hendaklah menutup aurat agar selamat dari keburukan dan gangguan. Yang keempat, kita hendaklah sentiasa bertaubat agar dicintai Allah. Dan orang yang selalu bertaubat adalah orang yang dicintai. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah itu amat suka kepada orang yang suka bertaubat, yang selalu bertaubat. Baik, soalan keempat. Fenomena swafoto semakin menular di kalangan remaja. Mereka seringkali memuat naik gambar tidak menutup aurat. Zaman ini bukan setakat tidak tutup aurat, bahkan dalam keadaan liuk-lintuk tubuhnya nak tunjuk dengan orang. Ini dipanggil orang yang tak kerti malu. Kemukakan pendapat anda bagi menangani isu ini daripada berleluasa. Macam mana dengan gejala TikTok macam-macam pada hari ini, macam mana nak sekat benda daripada berlaku? Okey. Iaitu memberitahu mereka bahawa perbuatan itu adalah perbuatan tidak baik. Kena menasihati, cegah kemungkaran itu. Nasihati mereka. Bagi tahu ini tak elok, tak baik kerana ia boleh menyebabkan dosa yang berterusan. Jika kita upload gambar kita ke media sosial, ramai orang tengok. Kita dah mati, gambar kita ada lagi kat situ. Orang tengok. Jadi, dosa kita masih dapat walaupun kita duduk dalam kubur. Okey. Kesannya maruah diri dan keluarga akan terpelihara. Kalau kita nasihat mereka ikut, maka maruah diri dan akan terpelihara. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa menutup aurat agar agama Islam sentiasa dipandang mulia. Okey. Jadi itu pengayaan jawapan yang Ustaz sediakan bagi bentuk soalan kiabat begini, dan bolehlah dikembangkan kepada soalan-soalan yang lain. Kita dah sampai kepada penutup. Klik di bahagian deskripsi di bawah video ini untuk jawab soalan, dan sekian terima kasih Ustaz ucapkan. Namun begitu, sebelum tu jangan lupa untuk share dan subscribe video ini. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada rakan-rakan yang lain yang perlukan kepada bimbingan untuk mereka belajar tajuk-tajuk dalam mata pelajaran pendidikan Islam ini. Hadi aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.